Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2019 diluluskan. Kementerian Kewangan hormati dua syur utama PAC. Siasat semua aspek untuk ketahui dalam. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Hanim Muhili. Kerajaan yakin dan percaya golongan belia yang diberi hak mengundi seawal umur 18 tahun mampu mengimbangi keperluan menuntut ilmu dan kemahiran dengan kesedaran politik serta tanggungjawab mencorakkan masa hadapan negara yang lebih cerah. Menurut Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika membentangkan Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2019 hari ini, ia sekaligus mampu melahirkan warga lebih bertanggungjawab. Jelas beliau, kesedaran politik dalam kalangan belia telah meningkat manakala pemikiran serta kematangan mereka juga dilihat lebih ke hadapan selaras kemajuan dinikmati negara. Belia negara juga terdedah kepada maklumat lebih luas, pengaruh media massa dan kemajuan teknologi maklumat menjadikan mereka golongan pintar, matang berfikir, berdikari dan lebih bermaklumat. Langkah ini adalah bagi memberi peluang, ruang dan suara kepada mereka untuk sama-sama berganding bahu mencorak demokrasi negara melalui pilihan raya. Lagipun di zaman sistem persekolahan terbuka kepada semua anak muda, mereka menjadi dewasa lebih awal. Pindaan rang undang-undang itu juga membolehkan pendaftaran pemilih secara automatik, menjadikan semua warga negara apabila berumur 18 tahun layak mengundi dan tidak perlu mendaftar sebagai pemilih seperti dicadangkan pihak pembangkang. Sejak pilihan raya umum pertama pada tahun 1959 sehingga tahun lalu, negara telah melalui 14 pilihan raya. Sejak itu atau hampir 60 tahun Malaysia sebagai sebuah negara demokrasi, kelayakan had umur mengundi 21 tahun tidak pernah dikaji untuk diturunkan. Ya Hanim, dalam pada itu kerajaan menjangkakan untuk 5 tahun akan datang jika pendaftaran secara automatik itu dilaksana bersekali dengan penurunan had umur mengundi 18 tahun, 7.8 juta pengundi juga baru akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih pada setiap tahun sehingga 2023. Justru kerajaan menganggarkan jumlah pengundi pada tahun 2023 akan meningkat lebih daripada 50%, menjadikan jumlah pengundi sekitar 22.7 juta berbanding 14.9 juta pada PRU 14 tahun lepas. Ya, jelas Tun Dr. Mahathir, kerajaan telah memulakan kerja-kerja awal melalui pelaksanaan inisiatif reformasi pilihan raya yang telah dimulakan sejak Julai tahun lalu. Awal ini meliputi kajian dan penelitian ke atas pelaksanaan pendaftaran secara automatik serta keperluan pembangunan proses kerja dan pembangunan sistem. Kerajaan memahami akan keperluan untuk membuat persediaan rapi sebelum pendaftaran pemilih secara automatik ini dapat dilaksanakan sepenuhnya. Oleh yang demikian, SPR memerlukan satu tempoh waktu yang sesuai untuk memastikan kelancaran proses kerja yang berkaitan. Pindaan rang undang-undang itu juga membolehkan belia seawal usia 18 tahun turut berpeluang bersuara di Parlimen iaitu layak menjadi calon. Menurut Perdana Menteri, meski had umur kelayakan calon di kebanyakan negara Asia dan ASEAN masih kekal pada usia 21 tahun dan ke atas, tetapi jika dilihat di negara-negara Eropah, Australia dan New Zealand, umur kelayakan calon telah diseragamkan dengan had umur mengundi 18 tahun. Ini kali kedua Kerajaan Pakatan Harapan meminda Perlembagaan Persekutuan selepas usaha mengembalikan status asal Sabah dan Sarawak seperti termaktub dalam Perjanjian Pembentukan Malaysia pada 1963 pada 9 April lepas. Ya, ketika ditemui di lobi Parlimen, Tun Dr. Mahathir sekali lagi menjelaskan faktor utama langkah menurunkan had umur itu kerana golongan itu cepat dewasa dan minda lebih terbuka.
Information coming in such large numbers, dan dia boleh baca buku, dia boleh tengok wayang, dia boleh ikut website, macam-macam lagi, dia dapat pengetahuan yang lebih. Dan biasanya mereka juga berjalan ke negara-negara lain. Dengan itu minda mereka lebih terbuka, lebih dewasa, lebih awal. Sebab itu kita turunkan umur mengundi dan menjadi calon kepada 18. Baik, usaha bagi mewujudkan pengkalan data bagi merekodkan tahap kesihatan masyarakat orang asli sukar berikutan kekerapan penghijrahan golongan tersebut ke lokasi lain. Jelas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, sehingga kini hanya khidmat nasihat daripada aspek penjagaan kesihatan yang mampu diberikan kepada mereka supaya kehidupan yang lebih sihat dapat dibentuk. Tiap-tiap orang asli itu walaupun diambilkan data-datanya, ada yang banyak yang masuk dalam hutan belantara yang tidak dapat dikesan. Namun apa yang ni adalah satunya data untuk penyakit mereka, data untuk pelibatan mereka dan bagaimana mereka dalam kawasan rayau, mungkin diberikan satu tracking device. Tetapi kalau kita nak mengambil kira bahawa untuk menyerapkan mereka dalam pembangunan arus perdana, mereka juga ada cara gaya hidup yang berlainan, dan apabila kita menyusurkan banyak-banyak lagi yang paling asas untuk menjaga kesihatan diri, higien yang basic, itu macam gosok gigi, menguruskan ya cleanliness ya, dengan izin, itu pun kita mendapati mereka mesti mengubah minda mereka untuk menerima itu. Ini adalah semuanya yang boleh kita lakukan, dan apakah kita boleh buatkan persekitaran itu memang betul, namun penerimaan mereka itulah ada salah satu daripada faktor penting mereka nak terima apakah nasihat kita berikan kepada mereka. Terima kasih. Jelas beliau lagi, penerimaan masyarakat asli dalam penjagaan kesihatan yang lebih sempurna amat penting dan bergantung kepada mereka sendiri. Datuk Seri Dr. Wan Azizah menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Ledang Said Ibrahim Said Noh. Said Ibrahim mempersoal cadangan kerajaan dalam mewujudkan sebuah pangkalan data bagi masyarakat orang asli untuk merekodkan tahap kesihatan mereka. Kementerian Dalam Negeri mengambil berat perkara yang didedahkan melalui laporan Ketua Audit Negara 2018 berkaitan manipulasi dan penipuan di dalam sistem imigresen Malaysia MyIMS. Untuk itu, Menterinya Tan Sri Muhyiddin Yassin menekankan Jabatan Imigresen akan mengambil tindakan susulan untuk menambah baik bagi mengelak ia berulang. Tadi pun saya telah bincang ringkas dulu dengan Ketua Pengarah Immigration. Ini laporan yang dikeluarkan oleh Juru Audit Negara berkenaan dengan perkara yang berlaku tahun-tahun 97 kalau tak silap saya, 2017. Apapun kerana dia melibatkan Jabatan Immigration, saya akan meneliti lanjut untuk perkara itu dan apa tindakan-tindakan susulan dari segi penambahbaikan. Tan Sri Muhyiddin sebelum itu menerima kunjungan hormat Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Dalam Negeri Singapura, Kay Shanmugam di Parlimen. Pertemuan hampir sejam ini membincangkan pelbagai perkara berkaitan soal keselamatan antara dua negara. Antara yang disentuh adalah kerjasama mengenai sempadan, masalah dadah dan hukuman mati mandatori. Dewan Rakyat hari ini melakar sejarah apabila meluluskan Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2019 bagi membolehkan individu berumur 18 tahun layak mengundi. Ia setelah mendapat undi majoriti 2/3 dengan jumlah undi 211. Menerusi sesi penggulungan, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menjelaskan dengan pelaksanaan pengundi automatik, ia bukan satu tugas mudah. Ini kerana ia melibatkan kos, masa dan penetapan lokaliti yang betul. Laporan lanjut mengenainya kita terus saja bersama dengan Mohan Chinasamy di lobi Parlimen.
Mohan? Baik, seperti yang telah dinyatakan oleh Faris dan Hanim sebentar tadi, sudah tentu pindaan perlembagaan ini merupakan satu sejarah yang paling penting dalam Parlimen pada hari ini. Dan sudah tentunya selepas ini kita akan mendengar lebih banyak suara anak-anak muda dalam pembentukan pembangunan negara, dan sudah semestinya anak-anak muda juga diberikan peluang untuk memilih pentadbiran atau kepimpinan negara. Dan pindaan ini sudah semestinya memberikan satu pengiktirafan baru kepada golongan anak muda di negara ini. Baik, balik pada penggulungan sebentar tadi, jelas Tun Dr. Mahathir dalam melaksanakan perkara itu, kerajaan tidak boleh bertolak ansur dengan apa-apa kesilapan kepada pendaftar pemilih. Ini kerana ia melibatkan hak setiap warga negara yang layak mengundi seperti mana yang terjamin dalam Perlembagaan Persekutuan. Agensi pelaksana yang terlibat secara langsung sewajarnya diberi peluang dan ruang untuk membuat persediaan teratur, umpamanya dari segi integrasi data antara Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Penjara Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan lain-lain agensi yang berkaitan. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan belum lagi mengadakan sebarang perbincangan berhubung menurunkan hak umur mengundi kepada 18 tahun dengan kerajaan negeri. Kerajaan Persekutuan belum mengadakan perbincangan dengan kerajaan negeri bagi maksud penurunan had umur calon, tetapi yakin bahawa had umur ini akan mendapat sokongan kerajaan negeri kerana ia memberi ruang dan peluang kepada wakil belia untuk mengambil bahagian dalam pilihan raya. Tambah beliau lagi, pelbagai proses perlu dilakukan selepas pindaan perlembagaan seperti pendaftaran automatik pengundi, termasuk jumlah kos yang perlu ditanggung. Baik, ini merupakan antara liputan ringkas yang boleh saya bawakan kepada anda daripada Parlimen. Laporan Parlimen seterusnya anda boleh ikuti di Berita Parlimen 14 pada jam 10.30 malam hanya di TV1. Okay, sekian sahaja laporan saya. Kembali bersama Hanim dan Faris di studio. Silakan. Baik, terima kasih Mohan. Mohan langsung dari Parlimen itu tadi, dan ini pula reaksi daripada Perdana Menteri sendiri. Satu sejarah. Beliau berkata apabila rang undang-undang pindaan perlembagaan itu diluluskan tanpa ada bantahan ataupun pihak yang berkecuali, ia juga membuktikan kematangan dalam kalangan ahli Parlimen. Ya. Ini adalah satu hari dalam sejarah Malaysia. Tak pernah berlaku. Saya ada biasa dengan Parlimen ni agak lama. Tapi inilah kali pertama yang mana satu undang-undang diluluskan dengan semua pihak bersetuju. Tidak ada satu pun undi yang menolak. Dan ini merupakan satu era baru yang mana parti lawan pun nampak kebaikan tindakan yang telah diambil oleh kerajaan ini. Untuk memberikan satu peluang dan ruang kepada anak muda untuk bukan sahaja terlibat melalui program, tetapi mereka boleh mengundi memilih pemimpin negara, malah mereka juga boleh insya-Allah menjadi calon wakil rakyat dan sebagainya. Sudah pasti mereka akan melibatkan diri mereka secara langsung dalam proses demokrasi negara kita. So dia juga merupakan kita Pakatan Harapan menunaikan manifesto kita di mana kita memperkasakan golongan pemuda. Ia akan memberi peluang kepada belia kita untuk turut serta dalam langkah-langkah pembangunan negara. Dan kita juga akan memberi peluang kepada mereka untuk turut menyumbang di arena politik.
dan ada banyak pemimpin-pemimpin muda di kalangan belia yang juga akan memberi sumbangan kepada pembangunan di arena politik di negara kita. Dan ini menunjukkan bahawa Malaysia maju ke depan seperti negara-negara dunia yang maju. Eropah, Australia, New Zealand, malah di Indonesia pun telah lebih bergerak lebih awal daripada kita. Jadi ini perkembangan yang sangat baik. Selepas Blok Pembangkang telah mengutarakan 2 cadangan balas, iaitu boleh jadi calon, iaitu umur calon bukan pada 21, pada 18, dan pendaftaran semestinya secara automatik ianya telah diterima oleh pihak kerajaan. Maka itu merupakan asas di mana bipartisan, kedua-dua pihak telah bersetuju pada prinsipnya untuk kita sama-sama membuat pindahan ini. Baik, bukan sahaja anggota Dewan Rakyat, golongan belia pastinya lebih teruja memikul tanggungjawab mengundi pada usia yang lebih muda. Harapan mereka peluang itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya demi memenuhi aspirasi Malaysia baharu. Kena pilih lagi betul-betul lah sebab sekarang kita dah kena start mengundi. Apa orang 18 tahun sehingga 20 tahun ni boleh bawa perubahan? Mungkin perubahan pada pemikiran generasi akan datang lah. Mungkin orang akan nampak orang muda sekarang yang umur 18, 20 lebih. Bukan nak cakap matang lah, mungkin berfikiran jauh lagi daripada orang yang berumur 21 tahun ke atas. Sounds very good. This nation needs youth empowerment, and they should do a awareness campaign to make these rules to reach the youth. And it's a very good decision. That's it. Bagi saya happy sebab saya rasa macam saya diberi satu tanggungjawab baru, amanah baru membantu kami dalam macam buat kempen atau bagi kami lagi faham tentang politics dan ekonomi dan apa yang jadi dekat Malaysia ni. So belia mereka ada kemampuan ataupun boleh melibatkan diri dalam pembangunan ataupun pemerintahan negara. So mereka memang lebih faham apakah peranan mereka dalam pembangunan negara dan apakah mereka yang boleh sumbang kepada negara. So mereka kena fikir secara mantap apakah pilihan yang paling terbaik. Baik, beralih ke perkembangan lain. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM akan membuat laporan SPRM berkaitan isu-isu yang telah dibangkitkan oleh Ketua Audit Negara. Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio dalam satu kenyataan memaklumkan sejak mengambil alih pucuk kepimpinan pada Mei 2018, kementerian telah menghentikan amalan pelantikan pegawai khas untuk menteri atau timbalan menteri. Tambahnya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM juga telah menghentikan pelaksanaan program Tanggungjawab Korporat Sosial CSR bagi pihak menteri. Peruntukan telah dipindahkan kepada Perbelanjaan Operasi SKMM. Sebelum ini, dalam laporan Ketua Audit Negara LKAN tahun 2018, Siri 1 berhubung dana daripada kumpulan wang SKMM telah pun dibentangkan di Dewan Rakyat pada 15 Julai 2019. Pengauditan telah dilaksanakan berdasarkan arahan Menteri Keuangan melalui surat bertarikh 15 Ogos 2018 bagi penggunaan dana untuk tempoh 2016 sehingga 2018. Laporan merumuskan pelantikan pegawai khas kepada YB Menteri atau Timbalan Menteri dulu berjumlah 1.22 juta ringgit tidak disokong dengan perincian yang jelas. Perbelanjaan projek CSR sebanyak 12.81 juta ringgit atas arahan sebelum ini tidak menepati tujuan yang ditetapkan dalam Akta SKMM 1998 serta beberapa perkara lain. KKMM juga mengambil maklum terhadap Ketua Audit Negara berkaitan pengurusan filem di In Malaysia Incentive di bawah kelolaan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS dan tindakan sedang diambil oleh FINAS bagi memastikan masalah yang sama tidak berulang. Kementerian Keuangan menghormati 2 syur utama Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC bagi memastikan pelanggaran undang-undang dan ketidakpatuhan peraturan kewangan mengenai bayaran balik cukai barang dan perkhidmatan GST tidak berulang. Menteri Kewangan Lim Guan Eng dalam satu kenyataan hari ini berhubung laporan PAC semalam berkata laporan itu mengesahkan bahawa terdapat beberapa ketidakpatuhan dalam bayaran balik GST oleh kerajaan terdahulu.
Menurutnya, Akta GST telah dilanggar seperti yang dimaklumkan oleh Peguam Negara kepada PAC yang mana kutipan cukai itu perlu dimasukkan ke dalam akaun bayaran balik GST bagi membolehkan bayaran dibuat dalam masa 14 hari bekerja. Sebaliknya, kutipan GST telah dimasukkan terus ke dalam akaun hasil disatukan yang menurut Peguam Negara, amalan itu menyalahi prinsip asas Undang-Undang Amanah dan Keperluan Perakaunan Amanah serta tidak selaras dengan peruntukan Seksyen 54/2 dan Seksyen 54/5 Akta GST 2014. Rumusan laporan PAC menunjukkan bahawa kerajaan terdahulu telah menggunakan kutipan GST untuk tujuan lain. Seterusnya menyebabkan kekurangan dana berjumlah 19.25 bilion ringgit. Menurut beliau, Jabatan Akaunten Negara dalam laporan PAC menyatakan sejumlah 19.4 bilion ringgit yang sepatutnya digunakan untuk pembayaran balik GST telah dibelanjakan untuk membiayai perbelanjaan mengurus dan pembangunan, sedangkan Jabatan Kastam Diraja Malaysia mengakui bahawa 19.4 bilion ringgit masih lagi tidak dibayar akibat dana yang tidak mencukupi dalam tabung bayaran balik GST. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM digesa menyegerakan proses pengauditan dan menyelesaikan tunggakan bayaran balik GST. Jelas Presiden Persatuan Akaunten Percukaian Malaysia MATA, Dato' Abdul Aziz Abu Bakar, langkah itu penting bagi membina keyakinan rakyat dan peniaga terhadap kerajaan. Ia juga selaras matlamat kerajaan melaksana pentadbiran berdasarkan prinsip kecekapan, kebertanggungjawaban dan ketelusan. Even though GST dah dimasukkan, tapi ada peruntukan-peruntukan dalam seksyen dalam Akta GST itu masih terpakai. Salah satunya is actually kerja-kerja audit ni. Kan kerja-kerja audit masih diteruskan sampai hujung tahun ni untuk pihak kerajaan di-verify balik semua klaim-klaim yang mana yang refund apa semua, ataupun ada peniaga-peniaga yang yang tak bertanggungjawab, makna tak membayar GST apa semua kan, makna time tu ada sampai hujung tahun ni. Isu tunggakan berlaku disebabkan kerajaan terdahulu tidak mempunyai cukup peruntukan untuk membayar semula GST. Memburukkan keadaan, mereka tidak berjaya menunaikan janji untuk membayar semula cukai itu dalam tempoh 2 minggu seperti yang dijanjikan. Berlaku sebab essentially macam circumstances lah. Kan, so apabila lambat buat refund, orang tak bayar GST. Kan, kalau hari itu kalau refund on time, tak ada masalah. Kalau kita tengok contoh macam lembaga hasil dalam negeri, kita punya cukai pendapatan, saya rasa refund dibuat secara automatik. Beliau memberi penjelasan itu kepada RTM bagi mengulas isu tunggakan bayaran GST. Polis Diraja Malaysia PDRM tidak akan mengambil tindakan terburu-buru terhadap mana-mana pihak yang disyaki menjadi dalang penyebaran video seks membabitkan Ketua Angkatan Muda Keadilan Santubong Muhammad Haziq Abdul Aziz dengan seorang individu. Jelas Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Bado, siasatan terperinci perlu dilakukan merangkumi pelbagai aspek termasuk prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Kes begini begitu rumit, dia melibatkan tokoh politik, orang-orang apa ni. Jadi pihak polis memang berhati-hati. Berhati-hati, kita tidak tergopoh-gapah, tergesa-gesa untuk mengambil tindakan sebab kita takut ada pihak yang teraniaya. So kita tindakan-tindakan kita ni terus, ya, jelas kita ambil mengikut SOP siasatan. Kita berhubung balik dengan mengemukakannya kepada Jabatan Peguam Negara untuk arahan-arahan selanjutnya. Begitulah Fan akan pergi ke sana dan dihantar balik ke PDRM dengan arahan-arahan tertentu. Tambahnya, setakat ini tiada tangkapan baharu akan dilakukan. Datuk Seri Abdul Hamid menyatakannya kepada media selepas Majlis Istiadat Penganugerahan Pingat Jasa Pahlawan Negara kepada 231 pegawai dan anggota di Semenyih. Semalam, Haziq bersama 5 individu termasuk seorang ahli Dewan Undangan Negeri direman 6 hari sehingga Sabtu ini bagi membantu siasatan berhubung penghasilan dan penyebaran video lucah hubungan sejenis. Siasatan dilakukan mengikut Seksyen 377B Kanun Keseksaan atas kesalahan melakukan persetubuhan bertentangan dengan luar tabii dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana mengedar dan memiliki bahan pornografi.
Pengarah syarikat aset kaya emas Tan Sri Chai Kin Kong mengesahkan wang RM2 juta yang diminta Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur sebagai dana politik diberi kepada bekas Setiausaha Agung UMNO itu. Wang itu dibayar kepada Tatman Sori Holdings melalui cek bertarikh 14 Jun 2016. Dalam perbicaraan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini, Tan Sri Chai melalui penyataan bertulis memaklumkan Datuk Seri Tengku Adnan menyatakan yang UMNO memerlukan dana politik antara 5 hingga 6 juta ringgit untuk pilihan raya kecil. Beliau juga bertanya kepada Tan Sri Chai berapa jumlah wang yang boleh diberi kepadanya. Namun Tan Sri Chai tidak menjanjikan sebarang nilai wang tetapi menyerahkan cek sumbangan kepada Tatman Sori Holdings tanpa mengetahui siapa pemilik syarikat itu dan kenapa dana itu tidak dimasukkan ke dalam akaun UMNO. Terdahulu, bekas Datuk Bandar Kuala Lumpur Tan Sri Ahmad Faisal Talib mendedahkan DBKL menerima banyak permohonan daripada pemaju untuk membeli tanah milik DBKL secara outright sales melalui Datuk Seri Tengku Adnan. Sebelum tahun 2013, permohonan pembangunan tanah DBKL melalui konsep perjanjian usaha sama antara DBKL dengan pemaju. Perbicaraan bersambung esok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada malam ini dimulakan dengan melihat keadaan corak tiupan angin di rantau negara kita, di mana secara amnya angin bertiup kencang dari arah tenggara dan juga baratan menuju ke arah sistem lekukan tropika yang kini terbentuk di bahagian utara Filipina. Berikutan keadaan angin yang bertiup kencang dengan kelajuan mencapai 30 hingga 40 km sejam ini, Jabatan Meteorologi Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori 1 bagi kawasan perairan Reef North, Lain Layang, Palawan dan juga Labuan. Amaran ini bermula pada hari ini dan diramalkan berterusan sehingga 19 Julai 2019. Keadaan ini adalah berbahaya bagi bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Seterusnya, bagi melihat keadaan cuaca pula, kita beralih ke paparan imej satelit. Seperti yang dapat kita lihat, terdapatnya pembentukan kelompok awan aktif yang lebih tertumpu di bahagian utara dan juga pantai timur semenanjung Malaysia. Dan keadaan ini menjangkakan keadaan cuaca yang lembap bagi kawasan-kawasan yang terlibat dalam tempoh jangka masa yang agak panjang. Bagi melihat keadaan cuaca dengan lebih jelas, kita beralih pula ke paparan imej gambar radar. Di semenanjung Malaysia pada ketika ini, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian utara dan juga pantai timur semenanjung Malaysia seperti negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan dan juga Terengganu. Keadaan cuaca yang lembap ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke lewat malam ini. Bagi negeri Sabah dan juga negeri Sarawak pula, pada ketika ini dalam keadaan cuaca yang baik, tiada hujan di kesemua bahagian dan dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal pagi esok. Sekian sahaja laporan cuaca pada malam ini. Seterusnya kita ke tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk pagi esok. Baik, Istana Negara hari ini mempersembahkan potret rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Potret rasmi itu sempena istiadat pertabalan baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 yang akan berlangsung 30 Julai ini.
Potret rasmi tersebut dimuat naik di laman Instagram Istana Negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mujahid Yusof Rawa dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Khas Istiadat Pertabalan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 itu. Segala kerja termasuk aspek persembahan, kemah, makanan dan catering sudah lebih 40% disiapkan. Persiapan rapi dilakukan bagi memastikan semua acara sempena istiadat pertabalan tersebut berjalan dengan sempurna. Antaranya, majlis bacaan Yasin, doa selamat dan solat hajat serta majlis santapan diraja. Warkah persilaan sudah selesai diberikan kepada semua tetamu kehormat dari dalam dan luar negara bagi meraikan istiadat pertabalan itu. Tepat pukul 12.27 tengah hari tadi di Mekah Al-Mukarramah, matahari dilaporkan berada tegak atas Kaabah di Masjidil Haram. Ya, kami bawakan kembali detik tersebut yang dirakam wartawan Syahril Sarafuddin di sana. Baiklah para penonton sekalian, ketika ini tepat jam 12.27 tengah hari, secara tepatnya lagi ini adalah masuknya waktu Zuhur di Mekah Al-Mukarramah. Kalau anda boleh dengar di belakang saya pada ketika ini, azan baru sahaja berkumandang dan inilah dia yang kita sama-sama nantikan oleh jemaah-jemaah di seluruh dunia, yang mana ketika ini saya pasti ramai yang sedang menentukan arah kiblat masing-masing kerana kejadian ini hanya berlaku 2 kali setahun. Matahari pada ketika ini, kalau anda boleh tengok kamera, kalau kita bertunjuk, betul-betul tegak berada di atas saya ataupun berada di atas Baitullah Al-Haram pada ketika ini. Pun kalau kita boleh tunjukkan seketika, bila saya berdiri tegak sebegini, bayang-bayang saya betul-betul berada di bawah ini saja. Maksudnya tidak ada ke kanan ataupun ke kiri. Maksudnya matahari betul-betul berada tegak di atas Kaabah dan juga kawasan sekeliling Baitullah pada ketika ini. Jadi insya-Allah suatu fenomena yang sangat hebat sekali berlaku dan saya pasti ini akan diambil manfaat penting oleh seluruh umat Islam di mana sahaja kita berada, supaya seketika sahaja nanti ataupun selepas ini kita boleh beribadah secara tepat arahnya menuju ke Kaabah ataupun Baitullah Al-Haram. Sekian laporan saya, Syahril Sarafuddin dari Mekah Al-Mukarramah. Persiapan di Arafah, Muzdalifah dan Mina bagi musim haji tahun ini sedang giat dilaksana. Petugas media yang berada di sana antara yang terawal dibawa meninjau ke kawasan kemah-kemah yang akan menempatkan jemaah haji Malaysia bagi operasi masyair nanti. Seperti umum mengetahui, Jemaah Haji Malaysia adalah yang paling bertuah pada tahun lalu kerana menjadi negara pertama di dunia bagi jemaah muassasah yang dibekalkan khemah berhawa dingin ketika wukuf. Okey, inilah dia Arafah, tempat lebih 5 juta umat Islam seluruh dunia akan berkumpul pada musim haji dan rakyat Malaysia akan berada di sekitar khemah ini. Kami diberi ruang untuk meninjau terlebih dahulu dan kalau kita boleh saksikan sebenarnya persiapan sedang pun bermula dan insya-Allah seminggu sebelum hari wukuf nanti semuanya akan siap sedia untuk menerima ketibaan jemaah haji Malaysia. Baik, pada tahun lalu alhamdulillah jemaah kita sangat bertuah kerana setiap khemah di Arafah ini dibekalkan dengan pendingin hawa dan pada tahun ini saya dimaklumkan juga pendingin hawa ini akan juga diletakkan di semua khemah-khemah jemaah haji Malaysia dan saya pasti ia sedikit sebanyak dapat memberikan keselesaan ketika jemaah kita berwukuf di Arafah nanti. Selain itu, khemah di Mina juga buat pertama kalinya dipasang dengan lantai jubin seramik. Ia terbukti menambah keselesaan kepada jemaah kerana sebelum ini, lantai khemah di Mina hanya dihampar permaidani di atas tanah yang sebahagiannya berbatu dan tidak rata.
Dan inilah lokasi yang mana jemaah haji daripada seluruh dunia akan berkampung di sini selama lebih kurang 3 malam. Dan kalau anda boleh ditengok, sana adalah terowong Muasim dan juga kompleks Jamarah. Jemaah Malaysia akan hadir dari khemah Malaysia, kalau saya tak salah di sebelah bukit sana, akan memasuki terowong Muasim dan juga melontar di Jamrah di sebelah sana. InsyaAllah kita akan ke sana nanti. Tinjauan kami di kompleks Jamarah juga mendapati petugas-petugas di lapangan giat memastikan kawasan tersebut berada pada keadaan terbaik bagi menerima kunjungan jutaan umat Islam bagi ibadah berlontar. Kami juga turut dibawa menuju ke Jabal Rahmah yang terletak di Arafah. Lokasi ini turut menjadi tumpuan jemaah haji Malaysia yang menyertai sesi ziarah luar ke tempat bersejarah di kota Mekah. Selain Jabal Rahmah, Jabal Sur juga menjadi lokasi kunjungan jemaah yang ingin melihat sendiri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ziarah luar sebegini secara tidak langsung menyuntik rasa kecintaan yang mendalam pada diri setiap jemaah betapa besarnya pengorbanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan syiar Islam. Kalau kata, yalah kalau setakat kita datang sini setakat buat umrah semata-mata tu macam tak patutlah kan. Jadi kalau macam maknanya ada peluang kita boleh ikut mana-mana kita buat umrah tambahan ke ataupun kita pergi buat kita tu buat melawat tempat-tempat yang ni sebagai satu kita tu kita cari experience dan kita cuba hayati apa pengisian-pengisian yang ada pada sejarah Nabi yang dulu kan. Bayangkan masa lampau tak ada pun jalan raya macam hari ni, tak ada pun kemudahan yang hari ni kita berhenti bas sampai dekat tanda depan kat masjid kan. Tapi tengok tempat tu, ya Allah Tuhanku macam mana naik ni. Ya Allah Tuhanku, kawan-kawan mai lah tengok tempat ni. Mana tengok yang saya cerita memang sangat bersyukur alhamdulillah. Syahril Serapuddin, Mekah Al-Mukarramah, RTM. Baik, kesenian dan kebudayaan dilihat berupaya menjadi platform ke arah pembangunan ekonomi negara menerusi penghasilan pelbagai produk seni kraftangan dan karya artis muda tempatan. Menyedari hakikat itu, Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Suka Seni Malaysia aktif mempromosi budaya dan kesenian menerusi penganjuran Bazar Seni di Ibu Negara. Wartawan Syamimi Saripan melaporkan. Suka Seni komited melaksanakan kempen tersebut bagi meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai bidang seni dan pelbagai produk warisan. Pengasasnya, Rafi Syazwan menjelaskan pihaknya turut memberi peluang kepada penggiat seni kraftangan menceburi bidang keusahawanan selain mempromosi produk buatan tangan secara komersial. Lebih kepada kraftangan Malaysia, budaya Malaysia, apa orang kata motif Malaysia, kita nak perkenalkan what Malaysia has to offer kepada orang luar sana. So kita orang punya sasaran lebih kepada apa orang kata family upbringing dan juga expatriate, orang-orang orang-orang luar negara, luar negara yang bekerja dekat Malaysia. Pelbagai jenis produk yang dipasarkan antaranya batik, aksesori perhiasan rumah, barangan kecantikan dan bermacam lagi. Peniaga cukup teruja dengan sambutan yang diberikan pengunjung dalam acara ini. So far okay because banyak kalau dekat sini macam dekat Deling ni banyak expatriate tourist, banyak local people pun sekarang kita pun banyak dia orang suka benda-benda art kan, benda-benda specially made. Batik ke hand painted ke anything that handmade lah kan, so banyak appreciate lah. So far okay. I think it's a good idea. Dengan cara macam ni orang lebih kenal dengan produk-produk ataupun barang-barang yang dikeluarkan oleh usahawan-usahawan kecil dan sederhana, saya rasa lah. Jadi dapat membantu jugalah. Dengan cara organizer yang seperti Suka Seni buka pada kawasan yang baru, kawasan bandar ataupun agak jauhan daripada bandar, banyak orang boleh nampak produk-produk yang baru lah. Okey, bagus. Bersempena Tahun Melawat Malaysia 2020, penganjuran program sedemikian juga berupaya menarik lebih ramai secara tidak langsung menjadikan acara itu sebagai antara tumpuan pelancong. Sebab you promote all the local products, so and then dekat sini pun bukan just the local comes here, even the non-local also come here, so it's a win-win. You have both customers. This is pretty cool because I got to know about this through Instagram, through Suka Seni Mai. So they were very gracious to have me to be a part of their bazaar.
dia punya pilihan pun menikmati kita punya kehendak, and of course masing-masing ada dia punya minat tersendiri kan, and so far tersangkutlah beli jugalah. Penganjuran program seumpama ini bertepatan misi Kementerian Seni dan Budaya menyediakan modal insan berilmu, berkemahiran, kreatif dan inovatif dalam sektor pelancongan dan kebudayaan. Pemain industri juga perlu peka dengan kehendak pasaran semasa pelancongan untuk kekal berdaya saing. Ini cantik juga kan? Baik saudara, jika anda ingin mendapatkan produk barangan buatan Malaysia, tempatan ataupun aksesori seperti ini, pakaian, makanan dan sebagainya, anda boleh datang ke Bazar Suka Seni yang mana penganjurannya bukan saja memfokuskan kepada barangan buatan tempatan, bahkan turut menarik minat kepada pengunjung-pengunjung luar negara. Dan apa yang pasti, kempen seperti ini perlu sentiasa diteruskan untuk menyebarluaskan lagi ilmu tentang seni dan budaya di negara ini. Syamimi Saripan, RTM. Masih bersama Nasional 8 dan kembali kepada maklum balas terhadap rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2019 yang diluluskan Dewan Rakyat hari ini bagi membolehkan individu berusia 18 tahun layak mengundi. Bagi Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio, lulusnya pindaan perlembagaan itu sememangnya sejarah baru yang berjaya dilakar dalam sistem demokrasi negara. Ini adalah satu rang undang-undang yang sangat penting, ianya membawa pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan berkenaan dengan satu perkara yang kepada saya sangat besar kesan dia, di mana kita ini menurunkan had umur untuk undi kepada umur 18. Saya rasa inilah satu rang undang-undang yang baik, ianya menunjukkan bahawa kita adalah satu negara yang maju di mana kita mempunyai masyarakat walaupun muda boleh berfikir dan Baik, seterusnya kita beralih ke perkembangan ekonomi. Bahrain menyatakan minat untuk mengimport kenderaan utiliti sukan SUV Proton X70. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Muhammad Rizwan Yusof, negara itu menyatakan hasrat mereka kepadanya semasa lawatan ke Bahrain baru-baru ini. Bahrain berhasrat memperkukuh hubungan dua hala dengan Malaysia, seterusnya memberi manfaat kepada Proton. Justru Datuk Seri Muhammad Rizwan menggesa usahawan tempatan untuk mencari potensi perniagaan baharu menerusi hubungan baik kedua-dua negara. Dan kita boleh membantu dari segi menghubung rapatkan antara dua negara. Apakah contohnya? Bentuk felicitation yang boleh buat. Okey, kita boleh hubungkan dengan industri dia. Beliau ditemui pada sidang media selepas merasmikan Koperasi Harapan Berhad di Kuala Lumpur. Persatuan Industri Komputer dan Multimedia Malaysia PIKOM menyasarkan RM500 juta nilai dagangan kasar bagi penganjuran My Cyber Sale 2019. Festival yang akan berlangsung pada 27 September hingga 3 Oktober juga dilihat mampu menjana perolehan ekspor bernilai RM80 juta sepanjang 8 hari dijalankan. Menurut pengerusi PIKOM Ganesh Kumar bangga, faktor pengguna atas talian yang meningkat memberi keyakinan kepada kejayaan penganjuran My Cyber Sale tahun ini. So I think this year we have quite a number of strong partners such as FPX and Paynet. So they'll be promoting My Cyber Sale through the different consumer touch points that the banks, which are their members, are actually touching consumers. So we hope that will help grow, as well as the various other activities that we are organizing, such as the regional collaboration with CDRI in Taiwan. Yeah, so we hope that all of this will help us reach the 500 billion number. But we've been growing every year. PIKOM menjalin kerjasama dengan syarikat Payments Network Malaysia Sdn Bhd, Paynet, pembekal rangkaian pembayaran dan infrastruktur berpusat bagi pasaran keuangan dan menawarkan gerbang pembayaran pertukaran proses keuangan FPX. Ini akan memudahkan pembayaran di internet dan pembelian e-dagang sepanjang festival itu berlangsung.
cooperation with all the banks, most of the banks in Malaysia. They have a very large customer basis and very great ways to promote this sale, and hopefully we'll see some really healthy gains. Festival tahunan jualan dalam talian edisi ke-6 ini dijangka bakal menarik 1,500 peserta dengan sekurang-kurangnya 750 ekspor ke 40 pasaran luar negara. Pra-pelancaran My Cyber Sale 2019 telah disempurnakan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM, Datuk Suryani Ahmad di Ibu Negara. Baik saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan sekitarnya. Dan seterusnya kita akan bersama dengan Eva untuk perkembangan sukan. Apa agaknya yang menarik malam ni, Eva? Menarik malam ni, kita ada cerita mengenai Next 50 dan untuk berita sukan badminton pula, hukuman dikekalkan buat Zulfadli dan juga Chun Siang. Okey, Ifah Hazim teruskan dengan laporan sukan. Ifah. Terima kasih. Next 50 Strategic Blueprint, semua pihak digesa main peranan. CES tolak rayuan Zulfadli dan Tan Chun Siang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua pemegang taruh Liga Malaysia digesa menyahut saranan Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang mahukan semua pihak mampu memberikan komitmen dalam menjayakan misi Next 50 Strategic Blueprint 2021 sehingga 2070. Ahli Lembaga Pengarah Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Razali Dolhan ketika membuat gesaan itu berkata, ia amat penting untuk menjayakan hasrat yang terkandung dalam misi itu dan ia tidak boleh dicapai jika ada pihak bersikap lepas tangan. Menurut Razali, 4 asas utama Next 50 Strategic Blueprint itu telah merangkumi semua aspek demi kemajuan pasukan bergerak ke arah profesional setanding dengan Liga Luar Negara. Kerjasama owner club ataupun pemilik persatuan, pihak-pihak yang tertentu, fans, sebagaimana yang disebutkan tadi ada 4 pilar tu harus memahami akan keperluan dan strategi untuk kita sama-sama maju ke depan untuk meningkatkan lagi martabat bola sepak negara kita. Jadi tanpa kerjasama semua pihak yang terlibat, maka kita susah untuk terlibat untuk majukan pasukan negara kita dan bola sepak kita. Dalam pada itu, Razali menegaskan elemen penyokong kali ini menjadi perhatian utama kerana mereka adalah nadi penting kepada kemeriahan Liga Malaysia. Justeru beliau berharap penyokong mampu bersikap terbuka dan positif terhadap segala perubahan yang bakal berlaku terutama melalui hak penstrukturan penyiaran Liga Malaysia. Kejayaan cemerlang pasangan terjun negara Pandalela Rinong Leong Man Yi yang meraih pingat perak acara 10 meter platform seirama kejohanan terjun dunia FINA ke-18 di Gwangju, Korea Selatan disifatkan amat membanggakan negara. Ini kerana jelas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, kejayaan cemerlang itu sekaligus berjaya meraih tiket ke Sukan Olimpik Tokyo 2020. Syed Saddiq berkata prestasi cemerlang yang dilakar duo itu diharap terus bertambah baik menjelang Sukan Olimpik tahun hadapan. Ribuan terima kasih kepada mereka kerana mengharumkan nama negara. Saya rasa tahun before this when they qualified dia ranked third dan sekarang second baru-baru ni. Kejayaan sangat besar dan prestasi sangat baik. Dan saya berharap bahawa prestasi ini akan terus bertambah baik untuk persediaan ke Olimpik and especially when they perform at the Olympic soon. Kejayaan berkenaan juga diharap memberi inspirasi kepada atlet lain yang masih bertarung untuk melayakkan diri ke Olimpik. Ahad lalu, Pandalela Man Yi mengumpul 312.72 mata untuk menamatkan saingan di tempat kedua di belakang gandingan China Lu Wei Zhang Jiaqi yang meraih emas. Pingat gangsa diraih pasangan Amerika Syarikat Samantha Bloomberg, Katrina Young. Ia merupakan kali ketiga gandingan Pandalela Man Yi berjaya menjelmakan kilauan pingat buat skuad terjun negara pada kejohanan dunia selepas meraih gangsa pada edisi 2009 di Rome dan 2013 di Barcelona. Syed Saddiq ditemui media selepas merasmikan convocation institusi latihan kemahiran belia dan sukan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya.
Dalam perkembangan lain, Syed Saddiq dijangka akan turut campur tangan bagi menyelesaikan kemelut berhubung isu persaraan dua tekong kebangsaan Muhammad Syahir Rosdi dan Muhammad Zulkifli Abdul Razak. Datang ke dimaklumkan kepada saya telah pun mengarahkan pihak MSN untuk memanggil semua pihak dan pada masa yang sama untuk berikan taklimat khas kepada saya, dan saya nakkan isu ini diselesaikan cepat mungkin kerana mereka merupakan some of the best athletes. Saya baca yang kata ada masalah disiplin sedikit, tapi penerangan telah pun diberikan. Sebab tu saya rasa kalau apa-apa penilaian dilakukan, dia perlu dilakukan secara komprehensif dan kita tidak boleh menidakkan. Bekas juara remaja dunia Zulfadli Zulkifli dan Tan Chun Siang masing-masing kekal menjalani penggantungan 20 dan 15 tahun selepas rayuan mereka untuk menggugurkan pertuduhan mengatur perlawanan ditolak Mahkamah Timbang Tara Sukan CAS. Persekutuan Badminton Dunia BWF mengesahkan hukuman itu dalam satu kenyataan. Pada April 2018, BWF menjatuhkan hukuman gantung selama 20 tahun kepada Zulfadli daripada terbabit dengan sebarang aktiviti badminton selain dikenakan denda sebanyak RM82,140. Chun Siang pula dikenakan hukuman gantung selama 15 tahun dan denda sebanyak RM61,604. Menurut laporan penuh, 3 ahli panel bebas dilantik BWF yang diketuai James Kitching yang mengadili sesi pendengaran di Singapura pada 26 dan 27 Februari tahun lalu. Kedua-duanya terbabit mengatur perlawanan dalam 6 kejohanan iaitu Grand Prix Emas Terbuka London 2013, GP Terbuka Belanda 2013, GP Emas Terbuka Korea, GP Terbuka Macau 2014, GP Terbuka Amerika Syarikat 2014 dan GP Emas Terbuka Brazil 2016. Dalam laporan itu menyatakan BWF mengekstrak perbualan WhatsApp antara Zulfadli dan Chun Siang melalui telefon pintar mereka. Ia perbualan yang merangkumi tempoh 15 bulan antara 27 September 2013 hingga 12 Disember 2014. Laporan itu juga menyebut Zulfadli terbabit dengan 27 pelanggaran Kod Tata Tertib 2012 dan 4 Kod Tata Tertib 2016 pertaruhan serta mengatur perlawanan, manakala Chun Siang pula didapati terbabit dalam 26 pelanggaran Kod Tata Tertib 2012. Menjelang Tamasya Sukan C Filipina 2019, Ketua Kontingen Negara Datuk Megat Zulkarnain Omardin telah mengemukakan beberapa cadangan berkaitan makanan halal bagi atlet dan pengurus sukan, memandangkan tuan rumah dilihat masih belum bersedia sepenuhnya terhadap isu itu walaupun telah diutarakan beberapa kali sebelum ini. Beliau yang baru saja pulang dari Filipina bagi menghadiri mesyuarat ketua kontingen kali kedua, isu penyediaan makanan halal telah diajukan beliau pada sesi 1+1 kepada pihak tuan rumah. 3 venue perlawanan setakat ini mendapati hanya Manila sahaja yang bermasalah untuk mendapatkan makanan halal. Sementara Subic mempunyai satu sahaja restoran halal selain Clark pula mempunyai kafeteria halal yang beroperasi 24 jam. Itu semua atlet yang akan bertanding di Subic duduk di Game Village. Kerana Clark tidak ada masalah soal makanan halal. Round the clock. Kafeterianya buka 24 jam. Makanan halalnya mendapat pengesahan juga daripada JAKIM kita. Sekian laporan sukan untuk malam ini. Seterusnya kita ke segmen B Diva. Baik saudara, baru-baru ini berlangsung konsert orkestra legenda yang menghimpunkan barisan penyanyi rock popular era 80-an. Konsert tersebut berjaya menarik kehadiran lebih 2,000 peminat muzik rock tempatan. Dan juga kisah pelakon Sharnas Ahmad yang kabarnya mahu kembali merancakkan industri seni. Kisah selanjutnya, kita terus saja bersama Bidiva.
Nama Shahnaz Ahmad tidak asing lagi dalam dunia perfilman maupun drama. Kerjaya seni pelakon ini dilihat menurun seketika berikutan isu rumah tangganya hingga menimbulkan pelbagai spekulasi dalam kalangan netizen. Namun selepas keadaan rumah tangganya kembali harmoni, pelakon ini mahu merebut segala peluang yang ada dan kembali merancangkan industri seni negara. Selain turut mengakui menumpukan perhatian kepada perniagaannya. Saya banyak tumpukan pada bisnes saya dan saya dah ada berlakon. Saya berlakon banyak dah, cuma tu timing tak keluar lagi semua. Saya rasa sekali dia akan keluar akan melambak lah di TV dan apa-apa akan menyampah tengok muka aku. So saya rasa start daripada bulan 8, 9, 10 tu memang muka saya banyak lah keluar. Menurut pelakon ini juga, beliau serik memberikan ruang kepada pelakon lain terutama yang baru mencipta nama sehingga mereka mengambil alih watak yang sepatutnya diberikan kepadanya. Senang saya cakap. At one point dulu saya dah on track tapi saya main-main. Saya main-main daripada segi orang kata saya tak fokus dan juga saya banyak let go atas urusan peribadi. So saya rasa sekarang ni dan saya tengok banyak yang bila saya ketinggalan macam ni ramai orang yang cuci tangan terus masuk dan ganti tempat tu. So saya rasa cukup lah kot. Konsert orkestra legenda yang berlangsung di panggung anniversary Kuala Lumpur Sabtu lalu menarik kehadiran lebih 2,500 peminat muzik rock tempatan. Konsert anjuran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dengan kerjasama Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air YCAT itu mengembalikan nostalgia kegemilangan muzik rock di negara ini dengan penampilan penyanyi rock popular era 80-an dan 90-an seperti Datuk Nash, Man Kidal, Mus, Datuk Hatan, Bandi Amok, Yanzen, Rusty Blade, Ajin Black Rose, Carl Dynamic, Hatan Junction dan Candy. Pemegang amanah YCAT, Datuk Nash yang ditemui B-Diva meluahkan rasa syukur atas sambutan hangat dan berhasrat mengulangi kejayaan malam tersebut dengan pelbagai aktiviti dan persembahan pada masa akan datang. Sebenarnya memang kalau kita nak sebutkan memang sangat ramai legend orang-orang lama dalam industri seni dan air kita ni. Tetapi ini juga adalah merupakan persetujuan di antara DBKL dan juga YCAT itu sendiri. Jadi DBKL dia bagi forward nama-nama yang terlibat pada malam ni dan kita tak ada objection apa-apa lah. Kita rasa okey. Jadi ini adalah merupakan satu sebab orkestra yang dinamakan malam ni adalah orkestra yang mengiringi mereka-mereka yang dalam genre rock terutamanya. Jadi rock buat pertama kalinya penyanyinya khususnya bernyanyi bersama dengan orkestra. Itu satu band yang sangat besar. Dan ini adalah merupakan buat julung kalinya yang diadakan di Bandaraya Kuala Lumpur ni. Begitu juga di Lembah Kelang sini. Sementara itu, Bandi Amok turut meluahkan rasa teruja dengan iringan muzik orkestra dan kehadiran peminat yang memberikan sokongan, malahan turut menyanyikan lagu-lagu popularnya seperti Akar dan Bumi, Matahari dan Untukmu Sayang. Okey, pada malam ni sebenarnya kita diiringi oleh orkestra DBKL dan Bandi terjua sangat sebab rasanya ini salah satu daripada idaman setiap penyanyi nak menyanyi dengan orkestra dan saya personally Bandi respect dengan orkestra DBKL ni kerana Bandi tak praktis dengan diorang pun tapi masih dapat menghayati muzik yang diorang select untuk Bandi. Alhamdulillah, terima kasih kepada produser, terima kasih kepada Yayasan Artis Kebajikan Artis Tanah Air akan sudi menjemput Bandi. InsyaAllah malam ni dia akan buat yang terbaik untuk peminat-peminat di luar sana. Lagu rock 80-an dan 90-an ternyata tidak hanya diterima peminat dalam usia 40 tahun ke atas namun turut diminati golongan muda seawal usia 12 tahun. Hadir sama dalam memberikan sokongan kepada konsert berkenaan Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Syarudin Muhammad Saleh. Baik saudara, Nasional 8 edisi Selasa 16 Julai berakhir di sini. Layari Facebook Berita RTM dan YouTube rasmi Berita Nasional RTM untuk perkembangan terkini berita tempatan dan luar negara. Saya Hani Muhili. Assalamualaikum. Dan saya Faris Izzat Syarudin. Salam hormat, jumpa lagi.